Wow bersaiz gegasi, antara usaha untuk mempertahankan wow puyuh di Kelantan. Kepantasannya berlari mengagumkan, mendekati Zaidatul, Ratu Olahraga Malaysia. Dan menikmati keunikan perkelahan warung dalam sungai. Semuanya paparan sebentar nanti. Biasa kita makan dekat kedai. Kali ini kita makan dalam air ini merupakan satu pendekatan yang baru lah. Lebarnya sehingga 10 meter, tingginya pula menandingi sebuah rumah. Keunikannya juga terletak pada bunyi dengung yang dihasilkan. Beratnya mencapai 45 kilogram dan memerlukan hampir 20 orang untuk menerbangkannya. Dinamakan wow puyuh, sukan rakyat yang menjadi warisan di negeri Kelantan. Cuma kali ini, ia muncul bersaiz gegasi. Banyak-banyak wow ni, wow puyuh lah sedap dengan suara. Dia merdu suara dia. Wow bulan ni dia nak suara kasar. Wow puyuh ni nak suara mesik sikit. Ini kisah mereka yang mempertahankan sukan rakyat ini demi melahirkan pewaris wow puyuh di Kelantan. Kota Baru, Kelantan. Lokasi kami ke Kampung Jambu. Di kalangan penduduk tempatan, ia antara 3 buah kampung yang sangat popular dengan permainan wow gegasi. Muhammad Zain Ismail atau lebih mesra dipanggil Pak Zain, usianya kini 66 tahun. Dia digelar otai dalam pembuatan wow puyuh di Kelantan. Wow ni dia banyak. Wow puyuh, wow bulan, wow barak, wow daun. Dia banyak lagi dah. Sayanya buat wow puyuh ni biasa dengan suara. Dia wow puyuh ni dia asalnya pada petani lagi. Tok saudara ni dia pergi jalan sana dia tengok wow puyuh. Dia buat balik marilah belajar buat sini. Hari ini Pak Zain perlu mendapatkan bekalan buluh untuk dibuat wow. Ditemani anaknya Muhammad Yusof dan seorang lagi pelapis baharu, Muhammad Nasir Mat Saleh, juga pemuda kampung yang pakar membuat wow. Mereka perlu mendapatkan buluh betung yang sesuai. Ni. Ya buluh ni kalau mudah telajak pun apabila kita belah peracur dia tu jadi kita jemur dia kecuk. Orang kampung kata tua pisang gala. Hak nak tua tak tua, muda tak muda, dia tengah kalau tua telajuk ke dia jadi patah harang. Bagi sebuah wow gegasi, hanya buluh betung saja yang sesuai kerana ketebalan dan saiznya lebih besar berbanding buluh duri. Biasanya 1,5 batang buluh betung sudah cukup untuk rangka sebuah wow gegasi. Pak Zain mula pandai membuat wow ketika usia 13 tahun, hasil pempelajaran daripada bapa saudaranya. Kini ilmunya itu diperturunkan kepada anak dan pemuda kampung yang berminat untuk meneruskan kepakarannya. Yusof merupakan anak kelima Pak Zain
daripada 9 adik-beradik yang berkongsi minat dan hobi yang sama. Berminat untuk buat wow dengan ayah ni sebenarnya saya ada anak. Jadi saya tengok dia nak bermain wow juga. Lepas tu saya pun try buat. Lama-lama saya sendiri jadi minat nak main wow. Itu sebab yang jadi minat wow tu. Maknanya baru lagi lah. Baru lagi lah saya ambil daripada bapak, belajar daripada bapak pun baru lagi. Jadi kira pelapis bapak lah. Buluh yang telah selesai dibelah perlu dijemur selama 2 minggu sebelum ia boleh dilenturkan bagi pembuatan rangka wow gegasi. Rangka wow gegasi memerlukan kaedah ikatan yang lebih kuat bagi memastikan ketahanannya ketika diterbangkan ke udara, apatah lagi dengan faktor berat dan keadaan angin. Orang zaman itu dia ikat benda ni ya bagi ganji lah. 3, 5, 9, 13 cara ikat lah. Lilik dia ni. Orang zaman itu, kita zaman lah ni tak ada petua apa dah, kira gagah ya. Ikut lilik ya. Supaya dia tahan sukmah ya. Jika sebelum ini pembuatan wow membabitkan balutan kertas biasa, sebaliknya untuk wow gegasi ini, ia menggunakan plastik. Campuran gam khas yang dibuat Pak Zain mengukuhkan struktur balutan plastik pada rangka wow gegasinya. Bentuk wow puyuh berbeza dengan wow bulan. Ia mempunyai sayap yang lebih panjang dan ekor yang melengkung. Busur, bahagian paling penting yang menjadi pengukur kepada kesempurnaan wow puyuh. Mengeluarkan bunyi yang sangat unik, namun menurut Pak Zain, dia mempunyai rahsia tersendiri untuk menghasilkan bunyi busur yang nyaring. Tengok kat ni kalau dia kerah ni 2 kali. Lama tak? Baik, seperti mana yang Pak Zain tunjukkan ini antara cara bagaimana untuk buat busur yang boleh menghasilkan bunyi yang begitu gemersik ketika mereka memainkan wow puyuh ini. Di tangan saya ini merupakan pengikat kotak yang telah berusia lebih daripada 30 tahun dan masih disimpan oleh Pak Zain. Dan kalau lihat sebenarnya bentuknya yang asal masih lagi kasar, dan bagi untuk wow puyuh ini untuk menghasilkan bunyi yang sedap didengar, ini yang perlu dilakukan iaitu perlu diraut dengan menggunakan kaca yang tajam sehingga mendapat hasilnya benar-benar halus dan sesuai untuk dipasang di wow puyuh. Ini sampai halus lah nanti. Kena nipis lagi lah. Ini nipis lagi. Nipis lagi ya. Sementara di kampung sebelah, dikenali sebagai Kampung Tapang, juga aktif dengan permainan wow gegasi ini. Sejak 2015, bangsal penyimpanan wow ini dibina secara bergotong royong untuk kegunaan mereka yang mempunyai wow. Muhammad Syahir Bukhari, pemuda berusia 28 tahun ini generasi pelapis yang mempertahankan sukan wow dalam kalangan penduduk tempatan. Bukan sahaja pandai bermain wow, sebaliknya, jururawat lelaki ini juga mahir membuat wow. Dalam umur lebih kurang 20 hari ni tak ramai yang boleh buat wow. Main ramai boleh main. Nak buat wow tu susah sikit. Syahir, pelapis baru yang memperjuangkan wow puyuh.
Pak Zain orangnya sangat teliti. Hari ini sekali lagi dia meraut tali atau dipanggil daun yang digunakan untuk menghasilkan bunyi busur yang sedap didengar. Dia daun dia tu. Kita kena buat itulah. Kita kena risi molek dengan batai dia molek. Lepas tu kena terah dululah. Kita naik uar tu setara mana dia suara bunyi. Tak sedap kita beki pula. Dia kena beki juga. Ya, tidak bunyi semesti sama sekali. Di usia 66 tahun, Pak Zain tetap bertenaga untuk meneruskan minatnya ini terhadap pembuatan wow. Biar rumit, namun dia tahu pasti ada hasilnya. Pak Zain tidak memandang enteng dengan penghasilan busur. Ketegangan tali atau daun busurnya ini dipercayai boleh memberikan gelombang bunyi yang dikehendaki. Dia akan getar dia suara tu dia tubiknya. Dia suara ni dia banyak tempat dia duduk. Dia tengah ni dia kasar sikit suara. Dia sini dia halus sikit. Sini halus. Dia halus sikit. Satu dia kita kokok ni dia tebal tengah ni. Jadi di hujung ni jadi nipis sikitlah. Waktu dia apabila dia naik tu dia suara tu jadi getar. Ni dia kecil sikit dia suara halus sikit bunyi. Tapi ni nyaring tak? Nyaring. Hari ini hari Minggu. Perancangan untuk bermain wow gegasi antar kampung sudah dirancang sejak semalam. Biasanya lori disewa untuk mengangkat wow-wow yang bakal diterbangkan. Ini saat yang dinantikan Syahir dan rakan-rakan di Kampung Tapang hanya mengharapkan adanya angin yang baik untuk mereka bermain petang nanti. Kali ini lori menuju rumah Pak Zain. Kebiasaannya, di sini menjadi pusat pertemuan dalam kalangan pemain wow sebelum mereka berangkat ke lokasi sesuai. Segala persiapan dilakukan dengan cermat. Baik. Untuk membawa wow gegasi ini naik ke lori pun antara cabaran mereka juga untuk bawa ke lokasi. Baik. Apatah lagi, ini merupakan wow yang paling besar. Difahamkan ukurannya 28 kaki, iaitu kira-kira 9 meter lah. Jadi, mereka perlu tahu untuk menyusun wow ini untuk dibawa ke lokasi. Yang paling besar perlu disusun terlebih dahulu dan barulah diikuti nanti dengan wow yang saiznya lebih kecil daripada yang ini. Sebab nanti kalau takut nanti bila dalam perjalanan, apatah lagi dari sini ke Tumpat, mengambil masa kira-kira hampir sejam. Takut nanti angin ketika perjalanan tu boleh merosakkan wow ini. Jadi ini antara strategi mereka lah untuk membawa wow gegasi mereka ke Tumpat nanti. 16 kilometer dari Kota Baru. Di sini letaknya Pantai Seri Tujuh, Tumpat, Kelantan. Ia menjadi lokasi bagi Pak Zain dan semua pemain wow puyuh untuk beraksi petang ini. Muafakat antara Kampung Jambu dan Tapang melalui wow puyuh gegasi ini jelas terlihat. Masing-masing sudah bersemangat, apatah lagi difahamkan sebelum ini, sudah 2 minggu mereka tidak dapat bermain kerana ketiadaan angin. Pak Zain sudah mula kegelanggang. Kali ini, dia menggunakan busurnya untuk melihat getaran angin. Keterujaan makin dirasa. Ini merupakan wow gegasi yang baru dihasilkan dan petang ini, jika tiada halangan, ia merupakan kali pertama ia bakal diterbangkan ke udara. Belakang lagi.
di bawah ni ada dalam 18 orang yang akan tarik. Kami akan lari ke depan untuk tarik wow gergasi itu. Ready? Ready. Okay, count. Menaikkan wow sebesar 9 meter dan beratnya 45 kg pastinya bukan calang-calang permainan. Kekuatan tenaga dan kemahiran untuk mengawal tarian wow itu diperlukan. Tidak beberapa lama, busur mula mengeluarkan bunyinya. Ni yang dikatakan wow puyuh Kelantan yang keistimewaan adalah apabila dia dapat diterbangkan dengan baik. Jadi bunyi dia tu dapat kita dengar. Dua batu lebih keluar besar ni. Dia duduk di atas. Duduk di atas. Dua batu lebih. Dia kata mewah ni malam lagi suka. Kita naik malam tu, naik angin barat. Kita tamak was sana, kita duduk di belakang. Lagi molek suara bunyi. Agresif, seakan sedang menjinakkan seekor kuda liar, itu yang dapat digambarkan. Macam ni sebenarnya macam tak kawal lah. Dia ikut dia punya lenggang. Kena ikut je lah maknanya. Bila kita rasa wow ni betul-betul dah makan angin tu, kita boleh pergi ke depan lah. Untuk panjangkan tali lagi. Kena ada tenaga kuat ni. Yang tenaga kuat ni. Okey, kita cuba. Keadaan angin tidak berapa kuat. Pak Zain cuba untuk membantu sedaya mampu agar wow-nya terus menari. Oh, tenaga dia lain macam. Dia kuat, dia semangat. Semangat orang lama ni lain. Kadang-kadang kita alah dengan dia. Seketika, Pak Zain mula beraksi. Kali ini dia umpama menari bersama wow gegasinya. Oh, bagus. Oh, kuat ni. Kalau macam ni biar berapa lama boleh tahan? Kalau ada angin, lagi ada angin lagi tu dia. Kalau tak ada angin dia jatuh sendiri. Ini yang kepuasan yang kita orang dapat bila wow ni naik dan dapat dengar dia punya busur tu. Itu yang berpuas hati kami semua ni. Jadi kuat lah ni busur ni. Kuat tu. Kalau di depan ni memang macam di belakang lagi sedap. Hari ini Pak Zain benar-benar puas. Wow gegasinya terbang dengan sekali percubaan. Petang ini umpama berlangsungnya satu pesta. Peluang yang digunakan untuk pengunjung melihat sendiri permainan tradisi Kelantan yang perlu dipertahankan. Manakala bagi Yusof, biarpun baru 2 tahun berjinak dengan permainan wow, perkongsian minatnya ini harus ada kesinambungan. Petang ini dada langit pantai Sri Tujuh saksi kepada kesinambungan yang mereka lakukan. Pengalaman 53 tahun Pak Zain dalam pembuatan wow menjadi rujukan penting buat Syahir. Dan bagi Pak Zain, ini menjadi tanggungjawabnya mencurahkan ilmu kepada mereka tanpa ada diskriminasi. Supaya saya ni, kalau ada cuma kita pelapis budak-budak lah kita tu belajar pula. Itulah benda. Saya ni tua dah. Tak ada nak main dan tunjuk kepada budak boleh. Macam itulah. Wow dilihat sebagai permainan layang-layang yang sinonim di Kelantan. Namun bayangkan, jika tidak ada insan seperti Pak Zain dan mereka yang menggerakkan permainan wow puyuh ini, adakah kita masih berpeluang mengenali kepelbagaian wow yang ada di Malaysia di masa akan datang? Selepas ini, mendekati Ratu Olahraga Harapan Malaysia.
Dahulu Malaysia digerungi dengan barisan pelari pecut wanita yang menguasai acara balapan peringkat Asia Tenggara. Selepas hampir 2 dekad tanpa pelari wanita yang mampu memberi saingan kepada atlet negara jiran, semua bebanan kini terletak di bawah seorang gadis muda dari Pulau Pinang. Dia, Zaidatul Husniah Zulkifli, prospek acara Ribbon Biru yang diharap mampu menghadiahkan pingat emas Sukan C Kuala Lumpur 2017. Kurang 2 minggu menuju titik mula kejohanan Sukan Serantau Sukan C 2017. Lokasi acara pembukaan, Stadium Nasional Bukit Jalil, sudah bersedia menerima kehadiran hampir 5,000 atlet dari 11 buah negara Asia Tenggara. Malaysia sebagai tuan rumah akan menghantar kontingen terbesar seramai lebih 800 orang atlet menyertai hampir 40 acara sukan yang dipertandingkan. Persiapan para atlet kini memasuki fasa terakhir dan kebanyakan daripada mereka berkampung di sini di Kompleks Majlis Sukan Negara MSN. Di sini, hari-hari atlet didambakan kepada latihan bagi meningkatkan prestasi dalam memastikan mereka bersedia sepenuhnya menghadapi cabaran mendatang. Antara atlet yang terlibat termasuklah Zaidatul Husniah Zulkifli, pelari pecut kebangsaan. Lebih dikenali sebagai adik, Husniah menganggap dirinya bertuah mendapat sokongan penuh ibu bapa yang berusaha mengembangkan bakatnya dalam bidang olahraga. Ayah lah bagi dorongan macam push untuk cuba start masuk sekolah sukan. Dari situlah adik makin lama makin minat. Benda tu orang cakap tidak memboringkan adik lah untuk buat. Kalau tak buat tu rasa macam benda tu tak jalan dengan baik lah. Macam ada benda yang tak kena. Berusia 24 tahun, bakat Zaidatul dikesan di bangku sekolah rendah lagi. Dia kemudiannya diserap masuk ke Sekolah Sukan Negeri SMK Mutiara Impian di Pulau Pinang sebelum berpindah ke Sekolah Sukan Bukit Jalil ketika menginjak ke tingkatan 4. Prestasinya mula menurun selepas itu, memaksa Husniah dipindahkan daripada barisan pelapis elit ke tahap pelapis rantau yang lebih rendah. Menyedari bahawa peluang untuk menjadi atlet kebangsaan tidak datang dengan mudah, Husniah mengadakan usahanya dan mula memberikan tumpuan tidak berbelah bahagi untuk mencapai impian bergelar atlet kebangsaan. So time tu adik ambil kesempatan untuk training lagi hard lah time tu. Masa tu Coach Azmi, masa pelapis rantau dia jaga adik, dia yang banyak ubah teknik larian adik. Dia bukan mau kepada speed saja tapi teknik larian pun kena tukar sebab banyak teknik larian adik macam cincai sikit lah. Jadi dia ubah ke teknik larian yang lebih baik lagi. So sampai tahap ni adik boleh pergi tu alhamdulillah. Kini Husniah boleh berbangga. Dia antara atlet elit kebangsaan. Latihan dihadapinya sekarang turut berubah seiring dengan status dan harapan yang digalas. Saban hari dia akan berlatih bersama rakan pelari pecut lelaki. Latihan seperti ini membolehkan Husniah mengukur sendiri peningkatan prestasinya bila berhadapan lawan yang lebih mencabar. Husniah sekarang dilatih jurulatih kebangsaan M. Bala Murugan. Pada awalnya, rangka latihan yang diterapkan Bala Murugan agak sukar dilalui Husniah. Namun kini dia semakin selesa dengan corak latihan yang dihadapinya. Coach Bala ni seorang yang sangat disiplin. Dia sangat pentingkan atlet dia. Apa-apa pun atlet dia yang pertama dia dahulukan daripada hal-hal lain. Semua pun dia akan fokus pelbagailah. Dari segi larian, dari segi teknik larian, conditioning, semualah dia akan fokus. Gym, dia akan ambil berat tentang semua tu sebab semua tu melibatkan performance kita. Benda tu akan orang cakap
menaikkan lagi kita punya performance lah, bukan dari segi nak speed je, tapi dari segi kena jaga makan minum juga, mandi ais, massage, semua tu sangat penting untuk atlet lah orang cakap. Nama Zaidatul Husniah mula meningkat naik selepas memenangi pingat emas acara 100 dan 200 meter di Sukma 2012. Prestasinya kemudian terus meningkat naik sehingga namanya dipilih mewakili negara ke Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro melalui tiket wildcard. Sekarang sudah tiba masanya bagi Husniah untuk menamatkan kemarau pingat emas acara 100 meter wanita Sukan C yang kali terakhir dimenangani Ji Shanti 2 dekad lalu. Husniah tidak keseorangan dalam perjalanannya menggapai emas. Kakaknya, Zaidatul Husna Zulkifli juga seorang atlet kebangsaan dalam acara sama. Awal Mac 2017 di Afrika Selatan, Husniah melangkah sejarah tersendiri. Rekod 100 meter kebangsaan yang berdiri lebih 2 dekad dipecahkan Husniah 0.05 saat lebih pantas berbanding rekod dipegang Ji Shanti. Namun kegembiraannya hanya seketika. Rekod baru 11.45 saat dicipta Husniah tidak diiktiraf atas masalah teknikal. Nak cakap sedih, of course kita sedih juga kan, tapi kadang-kadang Allah tu nak uji kita sejauh mana kita sanggup usaha lagi. Takat tu okey, dia sengaja nak uji kita. Dia ni dah macam dia tak nak kita terlalu malas training ke, macam kurang training ke, macam tak nak training ke. Macam at least dia nak uji kita untuk lebih lagi training hard. Walaupun rekod baru yang dicatatkan tidak diiktiraf, kemajuan persembahan atlet kebangsaan seperti Husniah menggembirakan Ketua Kontingen Sukan C 2017, Datuk Marina Chin. Sebagai Ketua Kontingen, Marina mahu rombongan atlet yang mewakili negara mencapai prestasi kemuncak di tamasya yang bakal tiba tidak lama lagi. Nama Marina tidak asing dalam sukan olahraga negara. Dia bekas atlet acara lari berpagar pada era 70-an dan pemenang 7 pingat emas Sukan C. Reputasi Marina sebagai atlet berjaya diharap dapat menjadi azimat paling berharga buat atlet kebangsaan dalam memburu emas. Semasa saya melawat atlet, semua sasaran kepada mereka ialah untuk mereka buat yang terbaik. Because saya yakin dan saya percaya bahawa semua atlet yang telah bertungkus lumus, berlatih dan sebagainya untuk melayakkan diri menjadi ahli pasukan atau ahli kontingen Malaysia akan memberi usaha yang terbaik, prestasi yang terbaik, dan kalau mereka dapat melakukan yang terbaik, itu sudah cukup untuk saya. Pagi hujung minggu di Kuala Lumpur. Jalan utama di kota metropolitan ini bebas kereta buat seketika, memberi ruang untuk penduduk tempatan beriadah dan menyertai acara mingguan seperti acara Fun Run, anjuran sebuah syarikat jenama pakaian sukan. Sebagai seorang atlet elit, Husniah bertuah kerana dia segelintir kecil ahli sukan negara yang mendapat tajaan syarikat ini. Oleh kerana itu, dia perlu memenuhi komitmen dan undangan dalam menjayakan acara hari ini. Sangat membantulah, kalau tak ada kawan pun kita akan mati kutu juga. Duduk bilik je tak tahu nak buat apa. Jadi kawan-kawan pun suka melepak. Jadi kalau dah kepala tu senanglah. Kadang-kadang adik suka lepak mamak dengan kawan-kawan. Macam selalu adik buat. Tak adalah benda tu, tak adalah orang cakap nak fikir tentang latihan sangat kan. Biarpun dalam suasana bersantai, Husniah tahu dia tidak boleh meninggalkan persiapannya begitu lama. Apatah lagi sebuah kejohanan sedang menantinya sebelum menghadapi Sukan C nanti.
Hari ini berlangsung Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2017 yang turut dikenali sebagai Kejohanan Prasukan C Anjuran Kesatuan Olahraga Malaysia. Ia peluang untuk pihak penganjur Sukan C menjalankan raptai tidak rasmi menjelang temasya 2 tahunan itu nanti. Ia juga peluang untuk atlet kebangsaan beradu dalam kejohanan rasmi untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan sebentar nanti. Biarpun sekadar kejohanan pemanas badan, sejarah tercipta pada Terbuka Malaysia tahun ini. Raja Pecut Negara Khairul Hafiz Jantan yang sebelum ini memecahkan rekod 100 meter kebangsaan tahun lalu sekali lagi membuktikan kemampuan diri apabila meleburkan rekod hampir 5 dekad Tan Sri Dr. M. Jagatesan dalam acara 200 meter. Dan rekod kebangsaan 20.9 saat. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, satu tumpukan kedua untuk peserta 204 Khairul Hafiz Jantan dari Melaka. Baidatul Husna. Husniah sendiri hari ini tidak menyertai acara 100 meter pada kali ini. Jurulatihnya Mau Husniah menumpukan perhatian kepada acara 200 meter, acara di mana Husniah perlu memperbaiki prestasinya. Husniah menamatkan larian di tempat pertama dengan catatan masa 24.12 saat, diikuti rapat rakan kuartet 4x100 meter kebangsaan S. Komalam Shali di tempat kedua dan Siti Fatimah Muhammad di tempat ketiga. Nak kata cerah tu ada kemungkinannya, tapi orang cakap jangan terlalu mengharap. Takut kalau kita mengharap sangat susah juga. So sekarang ni adik mau fokus untuk training je, tak nak fikirkan tentang benda ni. Boleh fikir tapi cuba fikir tentang latihan lebih baik lah. Saya harap semua rakyat Malaysia akan sokong atlet-atlet Malaysia, oleh kerana saya boleh bagi tahu bahawa mereka telah berusaha sangat keras selama 2 tahun ini untuk melayakkan diri ke disting, dan kalau mereka tidak betul-betul berniat untuk mencapai yang terbaik, mereka tidak akan cuba sekuat itulah. So oleh kerana mereka telah berusaha dan hasrat dan matlamat mereka ialah untuk membantu mereka muncul sebagai kita juara, saya harap rakyat jelata, peminat sukan dan sebagainya akan datang menyokong. Thank you Dato' Paduka. Husniah peluang terbesar negara menamatkan kemarau emas acara pecut wanita Sukan C. Meneruskan legasi Ratu Pecut Negara terdahulu, cabaran digalasnya besar. Namun tiada kejayaan tanpa usaha. Ayuh Zaidatul Husniah buktikannya. Biasa kita makan dekat kedai. Kali ini kita makan dalam air ni merupakan satu pendekatan yang baru lah. Kampung Padang Stang terletak agak jauh di pedalaman Gerik, Perak. Kini mula menjadi lokasi yang dicari oleh pengunjung luar. Di sini terletak Cafe Castella, warung dalam sungai yang sering menggamit kunjungan warga kota dan mereka yang ingin bersantai dalam suasana kejauhan alam semula jadi. Pemandangan yang unik di kafe ini, meja dan bangku yang terletak dalam sungai. Tidak hairanlah meja dan bangku perlu kerap diganti kerana tidak tahan lama. Buluh digunakan sebagai perabot menggantikan kayu pelet yang lebih mahal. Muhammad Isa Muhammad Ramli atau lebih mesra disapa Tok Janggut, pencetus idea warung sungai ini. Idea ni asalnya saya nak jual makanan Melayu tani lah. Jadi sebelum ni tak
tak di dalam sungai lah, di atas pondok. Macam di tepi sungai, konsep berkelah lah. Itu lama-lama tempat dah ada lah. Jadi kita letak dalam meja dalam air tu yang jadi dalam air tu. Sambutan yang menggalakkan daripada pengunjung, terutama yang berada dalam laluan Gerik Kelantan, menyebabkan kafe ini sentiasa menambah baik prasarananya. Raket turut disediakan untuk kegunaan anak-anak bermain. Banyak orang suka nak makan dalam air. Lebih suka dalam air daripada dekat pondok lah. Dia tak bahaya sebabnya dia di dalam, yang kawasan dalam tu di lubuk-lubuk saja. Yang selalunya dia kering lah. Suasana berkelah sebegini menjadi tarikan utama di Cafe Castella yang mungkin tidak ada di lokasi perkelahan lain. Namun bangku dan meja yang dibiarkan dalam air perlu ditambat. Sejak mula beroperasi 3 tahun lalu, telah banyak kerusi meja yang rosak dan dihanyutkan arus sungai. Kadang-kadang tu hanyut lah. Kadang tu kita tak jangka hujan turun, panas terik tu, tiba petang tu hujan turun, kita tak jangka lah. Yang tu yang duk hanyut tu. Tulang belakang Cafe Castella, Fariah Muhammad Ramli atau Mak Lang, kakak Muhammad Isa, memikul tanggungjawab menyediakan masakan Melayu Patani warisan turun-temurun. Antara menu utama ialah nasi buluh yang popular di Gerik. Dia kalau ramai lah buat. Sampai 200, 300. Ni kalau jual, kalau ada orang minta kan, kalau jual RM10 ni RM1. Kebiasaannya pengunjung yang ingin menikmati keenakan masakan petani di sini perlu membuat tempahan awal, memandangkan proses penyediaan bahan serta memasak memerlukan masa yang agak lama. Nasi buluh umpamanya perlu direbus selama 2 jam. Nasi itu sebenarnya makanan tradisi sini untuk macam kita berkelah. Dulu kelah mesti masak nasi dalam buluh tu. Jadi saya pakailah konsep tu bawa ke sini. Umbut merdin diperolehi daripada pokok yang seakan pokok pinang tumbuh di kawasan belukar. Umbut merdin direbus terlebih dahulu dan dihidangkan bersama ulam-ulam lain seperti pucuk paku dan petai. Hidangan panas yang disajikan dalam bekas buluh beralaskan daun pisang membangkitkan selera sesiapa saja. Tambahan lagi dimakan dalam suasana damai bersama ahli keluarga. Dia tu orang tu mari sendiri kot. Dia duduk saja, tak ada kerja apa kan. Nego perkasan rasanya. Warung sungai ini ditutup setiap hari Selasa, kecuali pada musim cuti sekolah bagi memenuhi hasrat ibu bapa yang ingin membawa anak-anak mandi sungai dan berkelah bersama ahli keluarga. Pengunjung juga boleh memesan ikan yang diingini daripada jenis baung, sebarau, tenggalan atau pilihan lain. Kakak duduk sini, biar ayah duduk sini. Sikit. Rasa makan tempat ni berbeza dengan biasa kita makan dekat kedai. Kali ni kita makan dalam air ni merupakan satu pendekatan yang barulah. Ditambah pula dalam sungai dan lokasinya yang santai. Antara faktor penarik utama ialah keselamatan yang terjamin kerana paras air yang cetek dengan kehadiran batu-batu kecil di sepanjang sungai serta tiada insiden kewujudan kepala air di sini. Dari segi resipi pula ala kampung, kita ada ikan bakar, lepas tu ulam-ulam dan
masak lemak. Ni antara yang jarang kita dapat dah kalau nak dibandingkan dengan restoran ataupun kafe-kafe dekat luar. Bagi yang belum puas menikmati suasana damai di Cafe Castella ini, anda boleh memilih untuk bermalam di beberapa buah bilik penginapan yang disediakan. Waktu malam pula boleh diisi dengan menjala di sungai yang cetek ini. Hasilnya mungkin tidak seberapa, tetapi keseronokan mendapat ikan setelah penat menebar jala pasti menyeronokkan. Saya menjala ikan ni, ikan Sulaiman, ikan seluang. Ni ikan bagoh, panggil ikan bagoh lah kalau yang belang macam ni. Kalau ada yang saiz besar sangat tu susah sikit nak dapat. Sebab ikan besar kebanyakan di hulu sungai. Suasana yang diperlukan untuk melepaskan lelah buat seketika ada di tebing Sungai Beruk ini. Masakan kampung selera Patani yang enak dimakan di atas rakit mahupun sambil bersantai dalam sungai. Itulah formula Cafe Castella bagi menarik kunjungan pelanggan berulang kali.